kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Berita terkini. Debaran pastinya terasa apabila Harimau Malaya bakal bertemu pasukan Gergasi Asia, Korea Selatan dalam aksi terakhir peringkat kumpulan E Piala Asia 2023 pada Khamis. Walaupun di atas kertas kemenangan dijangka berpihak kepada Korea Selatan, namun penyokong di tanah air yakin bahawa skuad kebangsaan boleh mengulangi kembali tragedi 2018. Menerusi satu hantaran video yang dikongsikan oleh penyokong sukan Johor PSG, memaparkan mengenai perjuangan skuad kebangsaan yang berjaya menundukkan pasukan ranking ke-23 dunia itu. Sebelum saya meneruskan ulasan ini dengan lebih mendalam, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan loceng di sini dan tekan Al agar saya terus kekal membuat konten yang bermanfaat serta menarik untuk dipertontonkan kepada anda semua. Terima kasih. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Skuad kebangsaan pernah menewaskan Korea Selatan pada Sukan Asia 2018 yang berlangsung di Indonesia ketika itu. Pemain sayap Harimau Malaya, Safawi Rashid muncul wira buat pasukan bawah 23 tahun, B23, negara selepas mencetak 2 gol sekaligus menundukkan skuad Tegok Warriors dengan keputusan 2-1. Walaupun Korea Selatan diperkuatkan dengan kehadiran penyerang sensasi Son Heung-min yang beraksi untuk Tottenham Hotspur di Liga Perdana Inggeris, EPL, ia tetap tidak menghalang Malaysia untuk melakar kemenangan. Meninjau ruangan komen, ekor Harimau Malaya mendoakan agar kemenangan menjadi milik skuad kebangsaan sekaligus menjadi hadiah manis apabila tiba di tanah air nanti. Tiada yang mustahil jika para pemain berfikiran positif dan ianya pernah berlaku, kata penyokong sukan Johor, PSG. Meskipun peluang skuad Harimau Malaya ke peringkat kalah mati saingan Piala Asia 2023 di Qatar sudah terkubur, namun skuad kebangsaan masih berpeluang untuk mendapatkan jaringan sagu hati dalam aksi terakhir nanti. Dalam 2 perlawanan sebelum ini berdepan Jordan dan Bahrain, skuad kebangsaan dilihat gagal mencipta sebarang jaringan. Namun, skuad kendalian Kem Pangon masih mempunyai peluang agar tidak pulang ke tanah air dengan tangan kosong ketika berdepan Korea Selatan nanti. Dalam pada itu, Pangon yang juga pengendali kelahiran Korea Selatan itu perlu berani membuat rombakan dengan mengeluarkan beberapa pemain yang kurang beraksi dengan cemerlang sepanjang 2 aksi sebelum ini. Berikut majoriti menyenaraikan 3 pemain yang dijangka mungkin diketepikan dalam skuad Pangon menjelang aksi berdepan Korea Selatan. Diberi peluang bermain 2 perlawanan dalam saingan Piala Asia 2023, Faisal Halim dilihat menampilkan aksi kurang cemerlang sekaligus gagal mencipta sebarang jaringan. Melihat aksi kurang cemerlang tersebut, posisi pemain sayap Selangor FC itu dijangka bakal terancam untuk menjadi kesebelasan utama menentang Korea Selatan nanti. Berikutan perkara itu, Akyar Rashid antara pemain yang sesuai diberi peluang untuk menggantikan posisi Faisal atau mesra dengan sapaan Miki itu dalam kesebelasan utama. Hal ini kerana pemain Johor Darul Takzim, JDT, itu dilihat mempunyai potensi tersendiri apabila bermain di pentas antarabangsa. Miki pula siapa tahu mungkin beraksi sebagai pemain simpanan seperti mana yang dilalui oleh Akyar dalam 2 perlawanan terdahulu. Untuk rekod, Akyar antara pemain yang sering menjadi wira buat skuad kebangsaan dengan mencetak beberapa jaringan menyelamatkan maruah Harimau Malaya. Penyerang Kuala Lumpur, KL, City FC, Paulo Josu antara tonggak yang turut diberi kepercayaan bermain dalam kedua-dua aksi Harimau Malaya di Piala Asia. Namun, pemain naturalisasi itu masih belum menghasilkan gol buat skuad kebangsaan dalam saingan tersebut. Pasukan kebangsaan kelihatan kurang tajam di bahagian serangan dah buktinya mereka belum berjaya menyumbat sebarang gol di Piala Asia kali ini. Pemain berpengalaman seperti Safawi Rashid dilihat sangat sesuai ketika ini untuk diturunkan kerana ketajaman pemain tempatan itu dijangka berpotensi memberikan gol pertama untuk Harimau Malaya. Bahkan Safawi sendiri percaya dia mampu menggaris bintang Korea Selatan, Son Heung-min, kerana kelebihan Harimau Malaya bermain secara bertahan. Pernah bertarung tenaga dengan bintang Tottenham Hotspur itu pada Tamasya Sukan Asia 2018, Safawi berkata,
pergerakan Heung-min boleh dikekang jika ada 2 atau 3 pemain kebangsaan menyekat kemaraannya ke gawang gol. Di posisi pertahanan pula, Matthew Davis dilihat boleh digantikan dengan bek kental lain dalam baki saingan Piala Asia tersebut kerana dia sebelum ini kurang cemerlang dalam mematahkan serangan lawan sekaligus gagal membantu bahagian serangan. Dalam pada itu, Dominic Tan antara pemain yang boleh diberi peluang untuk bermain menggantikan posisi Matt Davis. Hal ini kerana Dominic berjaya bangkit sehingga dianggap sebagai pemain terbaik ketika aksi berdepan Bahrain dengan meraih 7.2 dalam statistik bola sepak antarabangsa, SofaScore. Pertahanan Sabah FC itu berjaya menjaringkan 3 gol dalam saingan Liga Super musim 2023 bersama skuad Derhinos dan kelebihan ini sangat sesuai untuk Dominic turun menentang Korea Selatan dalam misi membantu mencari jaringan pertama Malaysia. Semalam, pengadil dari Malaysia, Muhammad Nazmi Nasaruddin bersama 2 penolong pengadil, Muhammad Zairul Khalil Tan dan Muhammad Arif Syamil Abdul Rasid membuat penampilan sulung di pentas Piala Asia 2023, malam tadi. 3 wakil negara itu diberikan peranan untuk menghadiri perlawanan kumpulan di antara Iraq dan Vietnam di Stadium Jassim bin Hamad. Persembahan yang dipamerkan Nazmi dan 2 penolong pengadil itu mendapat pujian daripada orang ramai khususnya rakyat Malaysia yang mana kejohanan Piala Asia turut menggunakan teknologi video bantuan pengadil. Berdasarkan tinjauan di laman sosial Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, hanya segelintir penyokong Vietnam dilihat mengecam mutu pengadilan Nazmi selepas skuad Golden Star Warriors tewas 2-3 kepada Iraq. Ia termasuk tindakan Nazmi melayangkan kad merah kepada kuat Van Hang selepas menerima kad kuning kedua susulan kekasaran yang dilakukan ke atas Mercas Doski pada penghujung babak pertama. Nazmi memberikan sepakan penalti kepada Iraq pada minit ke-83 selepas meneliti VAR mengenai insiden kekasaran Bui Hoong Viet An Het terhadap Yosef Emain, namun peluang itu gagal disempurnakan Aiman Hussein. Ketika perlawanan memasuki masa kecederaan, Nazmi sekali lagi memberikan sepakan penalti kepada Iraq dan kali ini Aiman tidak mensia-siakan peluang untuk memberikan kemenangan 3-2 kepada pasukannya. Vietnam turut dikecewakan dengan sepakan penalti Asnawi Mangkualam pada babak pertama ketika mereka tewas 0-1 kepada Indonesia dalam aksi kedua kumpulan. Aksi kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 pada Mac ini akan menjadi medan untuk skuad Harimau Malaya bangkit selepas berdepan kekecewaan di Piala Asia 2023. Skuad kendalian Kem Pan Gon akan mengharungi 2 aksi dalam kumpulan di kempen kelayakan berdepan pasukan di ranking ke-74 dunia, Oman pada 21 dan 26 Mac ini. Pemain sayap Harimau Malaya, Faisal Halim menjelaskan apa yang berlaku di Piala Asia memberikan pengalaman yang berguna buat barisan pemain negara untuk bangkit dengan persembahan lebih baik pada kejohanan akan datang. Kita masih ada misi yang penting untuk kelayakan Piala Dunia. Selepas pulang dari Qatar ini kita ada masa untuk rehatkan minda dan badan sebelum kita terbang ke Oman. Oman pun pasukan yang kuat yang mana mereka seperti Bahrain dan Kyrgyzstan. Jadi, semua sudah tahu cara kita bermain dan kita perlu menambah lebih baik, katanya. Harimau Malaya mempamerkan prestasi cemerlang dalam 2 aksi awal kempen kelayakan apabila menewaskan pasukan tangga ke-98 dunia, Kyrgyzstan 4-3 di tempat sendiri sebelum mengatasi Taiwan 1-0 di gelanggang lawan. Keputusan itu menyaksikan skuad negara memimpin saingan kumpulan dengan mengumpul 6 mata, 3 mata di depan Oman dan Kyrgyzstan yang menghuni tangga kedua dan ketiga. Bagaimanapun, anak buah Pan Gon berdepan detik mengecewakan di pentas Piala Asia 2023 apabila tersingkir awal di peringkat kumpulan susulan 2 kekalahan berturut-turut kepada Jordan, 0-4 dan Bahrain, 0-1. Harimau Malaya akan turun menentang pasukan gergasi Asia, Korea Selatan di Stadium Al-Janoub, malam ini bagi melengkapkan saingan dalam kumpulan E. Ketua Jurulatih Kebangsaan Kem Pan Gon mendedahkan tekanan besar yang dihadapinya dalam membimbing skuad Harimau Malaya sejak mengambil alih tugas pada Januari 2022. Walaupun menghadapi cabaran, bekas pengarah pasukan Persatuan Bola Sepak Korea, KFA, menzahirkan keyakinan terhadap keupayaannya untuk memimpin pasukan dan menyumbang kepada pertumbuhan bola sepak Malaysia. Merungkai pencapaiannya semasa kepimpinannya,
Warga Korea Selatan berusia 54 tahun itu percaya bahawa usahanya telah menunjukkan dedikasi dan optimismenya dalam membentuk masa depan yang cerah untuk pasukannya. Sebagai jurulatih, segala tekanan di bahu saya dari kejohanan demi kejohanan, tetapi percaya saya telah membuktikan dalam 2 tahun lepas untuk memberikan yang terbaik kepada bola sepak Malaysia. Jadi saya yakinkan diri bahawa kita boleh memberikan perkara terbaik untuk masa depan juga. Kadang-kadang ada banyak tekanan tetapi saya perlu atasi. Tetapi jika sesuatu berlaku, pecat, itu adalah takdir saya. Sebagai jurulatih saya perlu sentiasa bersedia, katanya pada sidang media pra-perlawanan semalam menjelang pertemuan terakhir kumpulan E Piala Asia 2023 menentang Korea Selatan hari ini. Pan Gon mengulas kepada soalan sama ada beliau merasakan akan mendapat sokongan daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, untuk terus menerajui pasukan kebangsaan walaupun prestasi hambar dalam kempen Piala Asia kali ini. Beliau menegaskan keazamannya untuk mengatasi cabaran, menyerlahkan keperluan mengekalkan pemikiran yang positif dan menghapuskan sebarang negatif atau ketakutan yang berkaitan dengan peranan itu. Saya perlu membuang semua perkara negatif dan ketakutan. Saya perlu kuat dan positif untuk mengendalikan pasukan, katanya. Malaysia akan menentang juara 2 kali Korea Selatan di Stadium Al-Janoub di sini petang ini dalam misi mengutip sekurang-kurangnya satu mata selepas tewas 2 perlawanan sebelum ini, 0-4 di tangan Jordan dan 0-1 menentang Bahrain. 2 kekalahan itu menafikan peluang Malaysia mencipta sejarah dengan layak ke pusingan 16 buat kali pertama yang menjadi matlamat peribadi Pan Gon. Sebelum Piala Asia, Harimau Malaya di bawah kendalian Pan Gon mencatatkan 18 kemenangan, 4 seri dan 5 kekalahan daripada keseluruhan 27 perlawanan dalam semua pertandingan. Malaysia juga berada di landasan tepat untuk layak buat kali pertama ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia yang menyaksikan mereka kini mendahului saingan kumpulan D dengan 6 mata selepas menewaskan Kyrgyzstan 4-3 dan Taiwan 1-0 November lalu. Selepas ini, Harimau Malaya dijadualkan bertemu Oman di tempat lawan pada 21 Mac dan menjadi tuan rumah kepada pasukan itu pada 26 Mac, diikuti Kyrgyzstan di tempat lawan pada 6 Jun sebelum menjadi tuan rumah kepada Taiwan pada 11 Jun.